Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali. Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita hari ini iaitu Pendidikan Islam tahun 3, bidang adab, cintakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita teruskan dengan doa belajar. Mudah-mudahan mendapat berkat dan rahmat dari Allah Ta'ala, seterusnya diberikan kefahaman yang lebih mendalam tentang topik ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama menyatakan pengertian ataupun maksud sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menyatakan dalil nakli yang berkaitan. Seterusnya, kita lihat apakah sunnah-sunnah perkataan, menyenarai sunnah-sunnah perbuatan. Seterusnya, menyenarai kepentingan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita teruskan lagi. Sebelum itu, sila tekan subscribe atau langgan channel saya. Percuma sahaja dan jangan lupa untuk tekan butang loceng. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Okey, kita teruskan dengan pengertian sunnah ataupun maksud sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari kita dengar perkataan sunnah. Jadi adakah kita tahu apakah itu sunnah? Kita lihat. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sesuatu yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ucapan, perbuatan, sifat serta akhlak yang diberitakan oleh sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud di sini ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, sifat, akhlak yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah sunnah. Jadi, mudah-mudahan anak-anak murid semua faham apa itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan, kita lihat ya, dalil nakli berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu ilal akhir ayah. Daripada surah Al-Hajj ayat ke-59 iaitu ayat 7. Gilirannya surah yang ke-59. Ada berapa surah di dalam Al-Quran? Adakah kamu ingat? Ya, 114 surah semuanya. Yang bermaksud apa yang diberikan Rasulullah SAW kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Bermaksud di sini, apakah pengajaran yang dapat kita lihat?
dapat kita peroleh daripada ayat Al-Quran dan firman Allah ini? Sentiasa ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri, kita terima dan ikut. Apa yang dilarang, kita tinggalkan. Okey. Jadi seterusnya kita lihat perkara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tumpuan untuk tahun 3. Ada 2 yang perlu kita ambil tahu. Contohnya iaitu daripada segi sunnah perkataan dan sunnah perbuatan. Okey, maaf ada ralat dari segi ejaan di situ. Okey, ada contoh-contohnya sahaja. Okey, sebenarnya ada lebih banyak lagi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi perbuatan, ucapan, akhlak. Yang itu perlulah kamu teroka sendiri. Jadi kita lihat sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lihat fokus kita yang pertama iaitu sunnah perkataan. Apakah yang dimaksud dengan sunnah perkataan ini? Iaitu semua ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk suruhan, larangan serta galakan ataupun dorongan. Jadi kita lihat apakah contoh sunnah perkataan yang pertama. Apakah sunnah perkataan itu? Iaitu mengenai kelebihan membaca Al-Quran. Jadi saya nak tanya kepada anak-anak murid, siapa yang sudah khatam Al-Quran? Alhamdulillah. Belum? Tak ada masalah. Yang penting hari-hari kita mengaji. Tak dapat 1 hari sekali, 2 hari sekali pun tak apa. Yang penting dalam rumah kita hias dengan bacaan Al-Quran. Jangan kita lupa. Okey. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang-orang yang membaca dan beramal dengan hukum hakamnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apakah pengajaran yang kita dapat menerusi hadis ini? Iaitu kita hendaklah membaca Al-Quran kerana Al-Quran memberikan kelebihan kepada orang yang membacanya, iaitu pertolongan semasa di hari kiamat ataupun hari akhirat. Mudah-mudahan apabila kita faham ini, kita lebih bersemangat untuk membaca Al-Quran. Seterusnya kita lihat sunnah perkataan yang kedua, iaitu mengenai menjauhkan diri kita daripada sifat sombong dan bangga diri. Sombong dan bangga diri ini adik-beradik lah ya. Sombong ini kita pandang diri kita hebat, orang lain kita pandang rendah, orang lain kita pandang biasa je ni, ataupun lebih teruk lagi kita pandang rendah ke orang lain seolah-olah dirinya sahaja yang betul dan hebat. Padahal di mata Allah semua adalah sama. Kita adalah makhluk Allah Ta'ala. Daripada tanah kita diciptakan dan akhirnya kita akan kembali juga ke dalam tanah. Kita tak bawa pun sikap bangga diri dan sombong itu tak ke mana-mana pun ya. Jadi sunnah perkataan tentang menjauhkan sifat sombong dan bangga diri ini daripada Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah aku memberitahumu kepada kamu siapakah ahli-ahli neraka? Mereka itu ialah orang yang keras kepala, sombong, suka mengumpul harta tapi tidak suka membelanjakannya untuk kebaikan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apakah pengajaran daripada hadis ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melarang kita untuk bersikap keras kepala ataupun degil. Degil untuk kebaikan tak apa. Ni degil untuk perkara yang tidak baik. Dah ditegah jangan buat, mesti juga nak buat. Itu keras kepala. Okey. Sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun larang. Kerana ini merupakan salah seorang daripada ahli neraka. Suka mengumpul harta tetapi tidak suka membelanjakannya untuk kebaikan ataupun kedekut. Simpan duit banyak-banyak tapi tak nak belanjakan, tak nak berikan untuk tolong agama atau tolong orang yang lebih susah. Kedekut. Okey. Duitnya sahaja. Untuk ibu bapanya pun tidak diberikan. Jadi ini merupakan salah satu sifat kedekut yang Allah marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak suka. Jadi janganlah kita bersikap sombong, degil dan kedekut. Kerana itu bukanlah daripada agama kita sendiri, iaitu agama Islam. Benda yang baik kita ikut, yang tak baik kita tinggalkan. Baiklah. Kita teruskan lagi dengan sunnah dari segi perbuatan. Apakah maksud sunnah perbuatan? Sunnah perbuatan ini adalah segala perbuatan atau perlakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu apakah sunnah-sunnah perbuatan, apakah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dan lakukan yang boleh kita ikut? Kita lihat. Yang pertama iaitu sunnah. Hari-hari kita lakukan, kadang-kadang kita pun tak perasan kita buat, tapi itu adalah sunnah, iaitu mengutamakan anggota kanan. Okey, mana tangan kanan? Angkat. Tangan kiri angkat. Tahu kanan dan kiri? Alhamdulillah. Seterusnya diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memulakan dengan anggota kanan ketika memakai kasut dan bersuci. Okey. Apa-apa sahaja yang kita lakukan mestilah mulakan dengan anggota kanan. Okey. Jadi ini merupakan salah satu sunnah, dan apabila kita niatkan sekali dengan bismillah, itu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan diterima di sisinya. Tak susah pun kan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Apa-apa saja yang kita buat mestilah kita mulakan dengan anggota kanan. Okey. Nak pakai baju pun, nak pakai kasut ke, apa-apa sahaja kita mulakan dengan anggota kanan. Seterusnya sunnah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi perbuatan iaitu merendah diri. Okey, kita lihat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa merendah diri dan terlebih dahulu memberi salam kepada sesiapa yang dijumpainya walaupun kanak-kanak. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketinggian akhlaknya. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang rasul, nabi, golongan yang berdarjat tinggi, tetapi berjumpa sahaja hatta kanak-kanak pun baginda yang memulakan beri salam. Jadi kita sebarkan salam, kita merendah diri. Tanda orang yang tidak sombong adalah rajin memberi salam. Jika kita beri salam tak jawab, kita jangan cakap pula sombong. Okay? Mungkin tak dengar, kita bersangka baik. Wajib untuk kita menjawab salam. Lepas dah tahu ni, kita buat. Baiklah. Seterusnya, kita lihat pula apakah sunnah perbuatan dalam aspek menggosok gigi. Gosok gigi ini pun merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Diriwayatkan daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada tidur, baginda menggosok giginya dengan menggunakan siwak ataupun kayu sugi. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bila kita pergi masjid, kita akan nampak, ataupun R&R, kita akan nampak ada individu ataupun orang yang menggunakan siwak atau kayu sugi menggosok giginya. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi bila kamu nak mulakan, tak ada masalah dekat kedai-kedai buku agama. Dekat Maidin pun ada jual kayu sugi. Kalau tak ada di Maidin pula, janganlah marah saya ya. Carilah kedai-kedai yang berdekatan dengan anda. Okey. Yang mudah. Selalunya kedai berkaitan dengan buku-buku agama, insya-Allah ada. Okey. Kita teruskan. Apakah sunnah ini boleh kita lakukan? Ya, hari-hari. Kita teruskan lagi. Apakah kepentingan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini rumusannya. Pentingnya tidak mengamalkan sunnah Rasulullah, ada kepentingannya, kelebihannya. Okey. Yang pertama, menjadi bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semestinya bila ditanya adakah sayang, cinta Rasulullah, sayang. Okey, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sunnah pun kita tidak lakukan, kita tidak buat. Bagaimana kita kata sayang? Hanya di lidah sahaja. Okey. Jadi kita perlulah menukar amalan kita. Kalau tak dapat semua, beberapa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kita lakukan. Itu pun sudah cukup bermanfaat. Yang penting kita buat secara berterusan. Okey. Yang seterusnya ialah mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Apakah itu syafaat? Bermaksud pertolongan. Nakkan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestilah lakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, terhindar daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai. Of course, sebab kita dah ikut sunnah. Kita mesti akan terhindar daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Seterusnya, membentuk umat yang berperibadi mulia. Okey, kita akan menjadi insan yang baik, belajar menjadi baik dan menjadi terbaik. Begitu sekali kan. Jadi kita mestilah menjadi versi diri kita yang terbaik. Okey, dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, menjadikan diri lebih istiqamah dalam ibadah. Okey. Jadi di akhirnya, yang baik itu semuanya daripada Allah dan lemah dan buruk itu dari diri saya sendiri. Adakah kamu semua dapat mencapai objektif pembelajaran pada hari ini? Dapatkah kamu menyatakan apakah maksud sunnah? Ingat lagi tak apa itu sunnah? Seterusnya, menyatakan dalil nakli berkaitan dengan sunnah daripada firman Allah surah apa? Adakah kamu ingat? Jika tidak, boleh ulang semula video ini, tidak ada masalah. Lebih banyak kamu ulang, lebih mudah kamu faham dan lebih mudah kamu ingat serta hayati dan amalkan dalam kehidupan. Seterusnya, menyenaraikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi perkataan, perbuatan dan apakah kepentingan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dapatkah kamu senaraikan? Jika dapat, alhamdulillah. Di akhir sekali, okey, semua yang baik dan bermanfaat itu bolehlah disebar luaskan. Terima kasih kerana melanggan channel saya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sehingga untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.